Okey, recording dah masuk. Ustaz, satu orang saja kak pelajar non-Muslim? Satu orang saja. Tapi kursus lain ada lagi. Kalau diploma setakat ni awak seorang lah. Kemudian sijil ada seorang, SEM 1. Kemudian SEM 3 ada 2. SEM 2 ada 2. Campur-campur lah sikit-sikit. Kenapa? Malu dengan saya? Tidaklah Ustaz. Okey saja. Okey saja. Hari tu saya bagi latihan sudah buat dah? Apa Ustaz? Latihan saya bagi hari tu sudah buat? Latihan. Yang sesi yang lepas. Peranan moral. Sudah. Sudah hantar saya? Saya lupa hantar Ustaz. Nanti saya hantar. Okey, nanti hantar sekali ya. Nanti awak hantar sekali dengan yang ni lah. Tak payah buat panjang-panjang tau. Sebab saya nak tengok awak faham ke tak faham saja. Hantar apa? Saya tak payah panjang-panjang sangat. Saya nak tengok awak faham ke tak faham apa yang saya ajar awak. Dari latihan tu. Boleh? Okey, boleh. Okey, tak payah buat sampai 1A4. Tak payah. Okey? Awak menjawab dengan apa yang saya bagi soalan tu sudah memadai. Tahu? Boleh. Okey. Okey, so hari ni kita akan masuk balik dalam kita punya kursus lah. DUN 100262. Asas pengajian moral, program DJS, program awak lah. Okey, pengajar itu saya sendiri. Okey, kemudian kita pergi seterusnya macam biasa. Boleh tengok video? Boleh. Kalau ada apa-apa video tak dengar ke, tak nampak ke, bagi tahu saya. Okey Ustaz. Okey. Nampak video? Nampak. Nampak dia jalan semua Nampak. Okey. Okey, Miping. Ya. Okey. Tadi saya bagi video tu yang berkaitan dengan agama Islam lah. Sebab saya nak cari agama yang berkaitan dengan awak Kristian, saya tak berani sebab saya tak berapa tahu sangat, takut silap. Okey? Boleh faham Okey, boleh.
Saya tak berani Boleh. sebab saya takut nanti silap nanti sentuh sensitivity kamu. Sensitivity Oh, kamu. okey. Okey. So saya bagi yang agama saya lah sebab saya tahu. Okey. Okey, apa pengajaran yang awak dapat daripada video tadi? Dia mengisahkan tentang hidup-hidup remaja masa kini. Macam remaja masa kini kan dia tidak lagi macam fokus tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama begitu. Dorang lebih fokus kepada hal duniawi, lebih mengejar pasal duniawi. Dorang tidak fikir pun akan ada lagi alam yang baru untuk dorang lepas dorang mati begitu. Okay. Lepas tu remaja masa kini membahas masalah dia macam fikiran bah, dorang cuma fikir yang masa kini sih begitu. Spend untuk dorang tidak peduli akan mendatang. Okey. Okey. So daripada video tadi, so agak-agak awak ni kita akan belajar apa? Kita belajar pasal pendidikan agama begitu. Okey. Pendidikan agama Okey, kita tengok ini kita belajar apa. Okey, tajuk perbincangan kita hari ini peraturan agama dan peraturan undang-undang. Okey. Yang lepas kita belajar apa? Yang lepas kita belajar peraturan adat. Adat dan juga peraturan Adat dan peraturan adat lah Ustaz, sama adat dan juga peraturan moral, betul? ciri adat. Adat dan juga ciri peraturan moral. adat. Okey, so dua tajuk besar tu. Dia ada 4 dalam tajuk ni. So yang pertama kita dah belajar iaitu peraturan moral. Okey, ada prinsip moral apa semua tu kan, yang saya cerita ada keadilan, ada ada toleransi tu kan. Toleransi apa semua bla bla tu lah. Kan? Kemudian kita ada peraturan adat yang tidak bertulis, yang datang daripada orang tua-tua kita, nenek moyang kita, apa semua. Okey. So hari ini kita akan belajar peraturan agama dan juga peraturan undang-undang. Dan ini juga adalah salah satu sebahagian daripada peraturan-peraturan yang termaktub dalam tingkah laku yang baik kepada manusia. Okey, boleh faham Boleh. Okey. Okey, peraturan agama. Cuba baca. Peraturan agama adalah berdasarkan rukun dan prinsip yang terdapat dalam sebuah agama. Peraturan ini termaktub dalam kitab-kitab suci, agama dan kepercayaan masing-masing. Okey. So, apa yang awak dapat daripada petikan ni? Setiap agama ada peraturan dia tersendiri yang tidak melanggar undang-undang. Melanggar dia punya etika yang ada dalam agama tu lah, undang-undang, ajaran, betul? Betul. Peraturan yang ada dalam agama tersebut. Okey. Okey. So, hari ini kita akan belajar tentang peraturan agama. Bila kita sebut peraturan ni, satu garis panduan lah yang ditetapkan kepada kita yang ada agama. So, macam saya agama Islam lah kan. Macam awak agama Kristian. So, saya berpandukan kepada agama saya iaitu Islam. Dan awak berpandukan kepada agama awak. Setiap agama ni dia ada kitab-kitab suci dia. Kalau tadi awak tengok dalam video, kitab suci agama Islam iaitu Al-Quran. Kalau awak sebagai Kristian, kitab suci awak adalah Bible, betul? Ataupun kita panggil dia Alkitab. Kan? Kalau selain daripada tu kita panggil apa? Bible lah kan?
Ada new Bible. apa? New news. Ah, Kabar baru. kabar baru, kabar lama semua kan dalam tu. Itu sikit-sikit lah saya tahu tentang Kristian ni. Kan sebab saya pun ada belajar sikit-sikit. Okey. So, setiap agama tu dia ada peraturan dia. Semua agama adalah objektif yang sama, iaitu mengajak kepada berbuat baik. So, ada balasan dia. Balasan tu sama ada pahala, dosa. Betul? So, ada neraka, ada syurga. Betul? So, sama. Betul. Semua agama. Agama Islam sama, agama Kristian pun sama. Kalau kita nak ikutkan, kalau macam agama Kristian, dia ada Nabi Isa dia, betul? Ada. Dinamakan sebagai Jesus Kristus. Iya. Kristus. Ataupun kalau dalam Islam, kita ada Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni adalah, kalau dalam Islam dipanggil utusan lah. Utusan untuk mengajak manusia ni kembali kepada ajaran beragama. Kalau dalam Islam kita panggil Nabi Isa tu pun kita panggil Nabi. Utusan daripada Tuhan untuk mengajar manusia ni ikut perintah Tuhan. Tu. Cuma beza dengan agama Kristian dengan Islam ni, kita panggil Kristian dia panggil Jesus, anak kepada Tuhan. Betul? Kan? Maryam ibu dia adalah ibu isteri kepada Tuhan lah, ibu dia kan? Ya, ibu dia. Ibu dia. Tu. Okey, itu perbezaan, sikit-sikit lah perbezaan. Sebab kalau kita tengok balik, antara agama Islam dengan Kristian ni, dia datang, semua ni kita panggil agama Samawi. Agama Samawi ni diturunkan daripada Tuhan. Okey? Itu. Okey. Cuma dia ada perbezaan sedikit-sedikit. Tapi motif dia yang sama, iaitu mengajak manusia buat baik, ada balasan dia, ada syurga, ada pahala, ada dosa dan juga neraka. Betul? Betul. Okey. So kita pergi yang seterusnya. Okey, kitab-kitab agama. Setiap agama ni ada kitab-kitab suci dia. Al-Quran, Islam pakai kitab apa? Al-Quran. Al-Quran. Kristian? Ya. Bible. Bible. Kalau Hindu? Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Hindu. Ya. Kalau Buddha? Tripitaka. Tripitaka. Singh? Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib. Confucius? Wu Jing dan Cixin. Ni semua kitab-kitab dia. So ini kitab ni maksudnya panduan lah. Panduan kepada kita semua. Okey? Kalau kita nak buat satu benda, dalam tu dia ada panduan lah. Kalau orang ni buat dosa, macam mana nak hapuskan dosa dia. Kalau Kristian nak hapuskan dosa, kena pergi ke gereja. Berjumpa dengan padri. Berbincang. Berdialog dengan padri. Minta nasihat. Kemudian diampunkan dosa kan. Duduk dalam bilik. Satu bilik kan. Kalau Islam, kena buat solat taubat. Kena berdoa. Kena minta ampun kepada Tuhan. Barulah dosa-dosa dia diampunkan. Okey. Kemudian kita pergi seterusnya. Boleh faham takat tu? Boleh. Ada soalan nak tanya? Tidak. Tiada faham Ya. Okey, kelebihan peraturan agama. Okey, cuba awak baca yang pertama tu. Kebanyakan peraturan agama lebih lengkap berbanding dengan peraturan moral dan etika kerana ianya meliputi hampir keseluruhan aspek kehidupan. Ustaz tidak paham ni nah. Ya. Ya, Miping? Saya tidak paham yang kebanyakan peraturan agama lebih lengkap begitu. Okey, dia maksud dia kat sini, kebanyakan peraturan agama tu lebih lengkap. Maksudnya peraturan agama tu lebih lengkap daripada peraturan moral. Kenapa dia lebih lengkap? Sebab dia datang daripada yang mencipta kita, iaitu daripada Tuhan. So Tuhan tu dia lebih tahulah sebab dia ciptakan manusia, betul? Jadi
peraturan moral tu pula manusia yang buat. So bila kita kata manusia buat, dia ada kelemahan. Contoh, kenderaan, manusia buat betul. Jadi kelemahan dia apa dia? Ada rosak. Kadang-kadang dia membahayakan kita. Ya. Itu kelemahan dia. Tapi kalau yang agama punya, yang datang daripada Tuhan, yang mencipta kita, so dia lebih lengkap. Sebab dia yang buat kita, dia lebih tahu. Okey. Untuk mengatur kehidupan manusia ni. Itu dia kata kat sini, berbanding dengan moral, aspek agama itu, peraturan agama tu lebih menyeluruh dalam aspek kehidupan manusia. Kalau dalam Islam, peraturan dia nak makan, ada peraturan dia, kena baca doa dulu. Makan dengan tangan kanan, dengan gelojor. Itu. Kalau dalam Kristian saya tak pastilah kan. Kalau dalam Kristian apa peraturan dia? Tidur ada peraturan tak Kristian? Makan sembayanglah dulu begitu. Nak pergi contoh Bersyukur. awak dulu nak tidur. Ada peraturan tak? Ya, sembayanglah dulu sebelum tidur. Sembahyang dulu. Okey. So masuk bilik air ada peraturan tak? Tidak. Tiada. Mandilah macam biasa. Ya. Okey. So itu yang dimaksudkan sini, agama itu dia lebih menyeluruh daripada peraturan moral. Okey? Okey, Boleh ya? boleh. Itu yang dimaksudkan dekat sini. Okey, yang kedua. Ustaz, bolehkah saya cakap yang peraturan agama ni dia tidak diiktiraf oleh manusia begitu? Tak boleh juga. Sekejap, Kalau bukan. tak diiktiraf, kita tak akan beragama lah. Kan Ustaz, kan yang moral lebih diiktiraf begitu. Dia moral ni sebab dia diiktiraf, sebab dia ada pengkaji dia. Agama ni dia datang secara, dia senang cerita gini lah. Agama ni dia daripada awal dia datang. So moral ni dia datang apabila masuk zaman-zaman yang nak ala-ala ke moden lah kan. Baru ada pencetus idea-idea ni, pengkaji dia. So sebab itu moral tu lebih menonjol daripada agama. Sebab agama ni orang tak nampak sangat sebab dia dah masuk dalam kehidupan orang tu. Dia dah jadi benda kebiasaan. Boleh faham? Sebab tu Boleh. Kalau awak tengok, dia ni ada agama tapi buat benda-benda yang bercanggah dengan agama dia. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab dia dah jadi kebiasaan dalam kehidupan dia. Sebab itu, jadi daripada masalah itu, jadi tokoh-tokoh ni mewujudkan satu peraturan moral, satu ilmu moral supaya dapat membendung. Sebenarnya kalau nak dibandingkan, moral ini tak perlu diwujudkan pun. Sebab dia adalah sebahagian daripada peraturan-peraturan yang ada dalam agama. Tapi kenapa diwujudkan? Sebab agama tu waktu tu mungkin orang dah anggap tak penting kepada kehidupan. Okey. Yelah, agama kan sebab dia ada peraturan dia, dia ada amalan dia ada ibadat dia. Kan, dia bukan hanya sekadar mengatur moral manusia, tapi dia ada lagi kerohanian, dalaman, luaran, apa semua bla bla bla, melibatkan kepercayaan, apa semua. Dan manusia-manusia yang ada sekarang ni bukan semuanya beragama, ada yang ateis. Ateis ni dia tak percaya kepada agama, kan? Jadi orang macam ni yang akan buat peraturan moral, buat apa semua, kan? Sebab tu kalau kamu tengok, ada tokoh-tokoh daripada barat yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan psikologi, moral, apa semua bla 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 lah kan. Falsafah. Ada sebahagian yang tidak percaya kepada agama. Contoh, saya nak bagi siapa lah, saya tak pun nak ingat. Antaranya tak silap saya lah. Aristotle tak silap saya. Adalah nama-nama tokoh-tokoh ni memang tak percaya kepada agama. Malah
ada tokoh yang menyatakan bahawa orang yang mengamal agama ni adalah orang gila. Kenapa dia kata orang gila? Sebab buat satu benda yang kita tak nampak dan kita tak pasti. Okey. Okey. Contoh, syurga. Awak pernah nampak tak syurga? Tidak. Itu maksudkan dia. Tapi benda tu memang kita tak nampak, tapi dia termaktub di dalam kitab suci kita. Maksudnya telah dibuktikan dalam kitab suci kita. Itu. Faham? Okey. Jadi nak kata gila tak gila lah, sebab kita buat berdasarkan apa yang ditulis dalam peraturan kitab suci kita. Okey. Boleh faham? Boleh. Okey. Kemudian yang kedua apa? Peraturan agama telah menetapkan perkara-perkara yang patut dilakukan oleh setiap penganutnya dan juga meletakkan batasan-batasan yang perlu dijaga dan dijauhi. Okey, apa awak faham daripada situ? Agama kita sudah kasih macam arahan begitu utusan yang benda-benda yang kita boleh buat sama kita tidak boleh buat begitu. Okey, benda-benda yang kita boleh buat dan juga benda yang kita tak boleh buat. Okey, jadi nak cerita dekat sini, orang yang pegang kepada agama ni, yang kuat pada agama ni, macam awak mungkin kuat pada agama Kristian. Macam saya mungkin kuat kepada agama Islam. Dan memadai untuk jadikan kehidupan kita ni manusia yang bermoral. Itu yang dimaksudkan kat sini. Kan? Bila orang pegang pada agama, dia tahu perkara-perkara yang patut dilakukan dan yang tak patut dilakukan, dia kena elak. Boleh faham Boleh. Okey, seterusnya yang ketiga. Peraturan agama juga menjelaskan 6 konsep, ajaran dan hukuman kepada penganutnya atas tiap-tiap perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Okey, apa dia balasan hukuman yang dibagi? Setiap agama sudah menjanjikanlah kalau dia buat salah begitu, apa hukuman yang akan dia dapat di akhirat begitu. Apa hukuman yang akan dapat di akhirat? Contoh pahala dengan dosa tadi lah kan. Baik dia, baiklah ganjaran dia. Buruk dia punya kelakuan, maka buruklah ganjaran dia. Okey, itu yang dimaksudkan dalam peraturan agama. Dia ada setiap benda kelakuan yang kita buat, manusia yang beragama dia buat, dia akan ada balasan dia. Itu dalam kehidupan beragama. Sama ada baik ataupun buruk. Buruk. Okey, yang keempat. Peraturan agama sangat tegas dalam membentuk manusia agar patuh kepada prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam sesebuah agama. Peraturan agama boleh berubah? Tidak boleh. So kita tak boleh merubah-rubah suka hati mengikut kehendak kita dalam agama. So kalau kita tak buat benda tu, kita tak nak buat benda tu, so kita balik kepada nombor 3 tadi yang awak baca tu. Dia ada hukuman dia, berdosa. Dia ada ganjaran dia, dosa. Kan? Balasan-balasan dia. Jadi mau tak mau kita ni memang kita kena follow kepada agama kita. Susah ke, senang ke, macam saya agama Islam, pagi-pagi awal pukul 5 pagi tu saya kena bangun dah sebab nak kena sembahyang subuh awal pagi. Mau tak mau kena bangun dah walaupun mengantuk ke, letih ke, apa ke. Kan, macam awak ke gereja hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad tu awak kena pergi gereja kan? Ya. Jadi mau tak mau kita kena pergi gereja. Walaupun kita rasa macam tak masuk akal je nak kena pergi gereja ni kan. Tapi itulah peraturan agama. Kita kena patuh. Okey, seterusnya nombor 5. Peraturan agama itu bukan sekadar untuk menjaga keharmonian hubungan sesama manusia, bahkan lebih penting dari itu untuk memikul amanah yang diberikan oleh Tuhan. Okey. So apa awak faham daripada ayat tu? Peraturan agama ni dia menjaga keharmonian dalam masyarakat. Dia jaga keamanan begitu dalam hidup bermasyarakat. Okey, so dia adalah amanah daripada Tuhan.
Daripada Tuhan kita. So Tuhan kita dah bagi agama kepada kita, panduan pada kita. So kita sebagai manusia menjadi Untuk kewajipan kepada kita patuh. untuk patuh. Okey, bagus. Pandai awak ni. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, ciri-ciri peraturan agama. Yang pertama apa? Dia bersifat mutlak. Apa maksud sifat mutlak? Dia tidak boleh diubah sesuka hati maupun dia tidak boleh diubah langsung. Dia tidak boleh diubah, dia bersifat jelas, nyata, terang. Tak ada yang berselindung. Tak ada yang berbelit-belit. Kan? Itulah agama. Itu yang bersifat mutlak. Yang kedua? Biar generasi yang akan datang pun tetap juga sama. Dia tidak akan juga berubah macam adat. Bagus. Okey. Dia tak akan berubah. Macam saya Islam dah 1440 tahun lebih. Kan? Tak akan berubah. Sama je kitab Quran tu yang saya pegang. Okey, macam awak pula Kristian. Daripada dulu Nabi Isa diturunkan sampailah sekarang awak pegang pun sama. Cuma dia ada sama juga. New apa? Edition. Ya, new edition. New edition tu biasalah cetakan kan. Tapi dia punya dalam tu takkan berubah. Tu maksud dia. Okey? Kemudian yang ketiga, termaktub dalam kitab suci. Kitab suci kitab kita tadilah yang saya sebut macam awak Kristian Bible lah. Kan? Termaktub memang ada dalam tu dan tak ada berubah dan tak ada apa semua tak ada. 10 tahun lagi pun kita baca benda yang sama. Cucu kita baca pun benda yang sama. Cicit kita baca nanti pun 3 generasi, 10 generasi kita nanti pun baca benda yang sama. Dia tak akan berubah-ubah. Itu. Okey, kemudian yang keempat. Dia tidak boleh dimanipulasi mengikut perubahan masa dan keadaan. Mempunyai disiplin yang ketat dan tiada pengecualian dalam melaksanakan. Yang keempat. Keempat. Tidak boleh dimanipulasi mengikut perubahan masa dan keadaan. Macam saya cerita tadilah, kan? Awak 10 tahun lagi pun awak akan buka kitab yang sama juga. Bahan yang sama, ayat yang sama. Saya pun daripada kecil dulu saya belajar baca Al-Quran sampai sekarang ni sama juga. Saya pun ajar pada anak saya pun benda yang sama. Itu maksudnya kitab suci bersifat mutlak, tidak berubah-ubah. Benda yang sama. Okey? Kemudian seterusnya. Nombor 5. Mempunyai kekuatan moral. Nombor 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 5. Tidak boleh dimanipulasi. Oh iya. Tidak boleh dimanipulasi mengikut perubahan masa dan keadaan. Tidak boleh dimanipulasi mengikut keadaan masa dan perubahan. Jadi benda yang samalah maksud ni. Kan? Kat mana pun kita pergi, awak satu hari katalah awak datang ke Johor Bahru, belajar di KM Johor Bahru. Awak pergi ke gereja. Buka Bible yang sama. Betul? Betul. Macam saya pun lah, saya pergi katalah satu hari nanti, saya pergi luar negara. Pergi katalah ke ke England. London contoh. Saya buka Quran kat sana pun sama. Tak ada perubahan. Tak ada dimanipulasi. Kemudian yang ke-6. Mempunyai kekuatan moral. Mempunyai kekuatan moral. Apa maksud mempunyai kekuatan moral? Yang awak faham? Dia ada ajaran moral dalam peraturan agama ni. Dalam agama, dalam itulah banyak yang mengajar manusia tentang kelakuan-kelakuan baik. Yang memahamkan manusia tentang perlakuan-perlakuan yang salah. Yang ajar manusia tentang ada ganjaran. Ada balasan. Itu. Okey? Kalau manusia tu dia tak buat benda-benda tu, apa yang dia agama dia suruh, maksudnya dia tak faham tentang agama dia. Okey. Awak ikut tak peraturan agama awak?
Ikut. Ikut, bagus. Itulah panggil yang mentaati kepada agama. Kan? So, apa nama, mempunyai kekuatan moral lah kita. Kan? Kemudian yang seterusnya, terakhir, apa? Mempunyai kesedaran tinggi untuk dipatuhi. Mempunyai kesedaran tinggi untuk dipatuhi. Okey. Peraturan moral dengan peraturan agama mempunyai kesedaran tinggi untuk dipatuhi. Macam mana yang awak faham? Apa beza dia dengan peraturan moral? Mempunyai kesedaran. Mempunyai kesedaran. Okey, dalam agama, apa benda yang paling besar manusia nak? Dalam agama, Apa benda paling besar yang manusia nak? pahala. Pahala. So, orang akan berebut-rebut untuk dapatkan pahala. Ya. Betul? Jadi dia mempunyai, secara tak langsung dia mempunyai kesedaran yang tinggi untuk Dipatuhi. mematuhi peraturan-peraturan agama. Sebab dia tahu, dia buat benda baik ni, dia akan dapat pahala. Dia buat benda baik ni, dia akan dapat pahala. Dia buat benda baik ni, dia akan dapat syurga. Betul? Betul. Itu maksud dia mempunyai kesedaran yang tinggi untuk dipatuhi berbanding dengan peraturan-peraturan moral yang ada. Kenapa peraturan moral berbanding dengan peraturan moral ada? Peraturan moral kita buat baik. Itu je lah. Tapi dalam agama kau buat baik, kau ada pahala. Macam kau lah, kau dekat rumah, kau tolong mak kau cuci pinggan ke, masak ke, mak kau bagi RM10 upah kat kau. Suka tak? Macam tu lah maksud dia, ganjaran agama. Okey? Boleh faham? Boleh. Okey, kita pergi seterusnya. Nampak tak? Nampak. Peraturan agama adalah menjadi satu kewajipan kerana ianya diturunkan oleh Tuhan sebagai panduan. Okey. Apa maksud kewajipan? Dia wajib lah kalau macam kita dilahirkan dalam agama Kristian begitu. Kita perlu patuh begitu. Ibu bapa kita perlu patuh, anak-anak dia pun perlu patuh. Lepas tu cucu cicit dia pun perlu patuh begitu. Dia diturunkan. Perlu patuh, menjadi tanggungjawab kita, kan? Menjadi peranan kita untuk patuh kepada agama. So peraturan-peraturan yang ada dalam agama semua kita pernah patuh. Tak boleh satu pun kita tolak. Okey? Kemudian yang kedua, apa yang kita yang kedua? Peraturan agama melibatkan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan. So dalam agama Kristian awak, ya. Awak boleh cerita tak agama Kristian berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan? Yang hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat. Itu hubungan kita dengan manusia. Macam awak dengan saya sekarang ni, buat kelas. Kan? Awak tak boleh ke hari ni, awak cari line internet tak ada, malam awak balas kat saya, Ustaz minta maaf, saya tak ada line. So awak ada kesedaran benda tu kan. So awak bagi tahu, kata benda ni saya ada masalah. Itu kita panggil ada melibat peraturan agama ni, melibatkan hubungan manusia dengan manusia, supaya tujuan dia untuk jaga manusia lain dengan kita ni, berhubungan dengan kita ni, tidak menjejaskan hubungan kita. Contohnya, dia tak berasangka buruk dengan kita, dia memahami kita, dia tahu masalah kita, dan kita tahu dia baik, kan? Macam tu lah. Baru dia ada hubungan yang orang kata apa, kerjasama yang kuat. Maksudnya, kalau awak attend dalam kelas, dalam beberapa kali awak kena attend kan, nak bagi cukup awak punya tu, mungkin nanti awak boleh faham. So awak punya penilaian pun bagus, awak punya assignment pun bagus, sebab awak tak skip awak punya pertemuan.
Jadi awak semua mata pelajaran yang ada dalam moral ni, awak belajar. Jadi awak tahu macam mana awak nak buat assignment, apa itu semua ini. Itu maksud dia. Saya pun tengok awak punya Okey. result, saya suka. Sebab saya dah jamin bahawasanya apa yang saya ajar awak faham. Okey. Boleh faham Okey. Sama juga awak dengan keluarga awak dengan kawan-kawan, awak di tempat kerja. Inilah peranan agama. Peraturan agama yang memainkan. Okey. Manusia dengan alam. Apa maksud dia? Kita tidak kasih musnah betul alam begitu. Lepas kasih tebang pokok, tanam balik begitu. Maksudnya ada kesedaran tentang penjagaan alam. Kita panggil apa green zone kan. Menghijaukan kan. Jadi bila kita, sebab alam ni dia ada kaitan dengan manusia. Contoh kita punya nafas. So kita hirup udara apa dia panggil? Oksigen. Oksigen. So kita lepas Carbon dioxide. Karbon dioksida lah kan. So karbon dioksida siapa yang ambil? Itu tumbuhan. Tumbuhan. So tumbuhan akan lepas pada kita oksigen. So maksudnya manusia dengan alam ni dia ada kaitan. Kita makan, contoh. Tadi awak makan apa tadi? Makan sayur. Sayur. Sayur tu mai daripada mana? Dari alam. Dari alam. Lagi apa lagi? Lauk awak makan lauk apa? Makan sayur je, Ustaz. Oh, sayur je? Awak tak makan lauk? Jaga badan lah? Itu. Diet tidak. Oh, tidak diet? Tidak. Kalau orang tak makan lauk ni, orang jaga kalori ni, orang diet ni. Awak dah ni pun nak diet lagi Tidaklah, Ustaz. Okey. So, itu yang menunjukkan kita kena jaga alam. Hubungan manusia dengan alam. Sebab kita ada kepentingan kita kat situ. Kalau kita tak jaga alam kita, nanti dia akan bermasalah kepada manusia. Contoh, apa yang awak nampak bila alam bermasalah dengan kita? Apa masalah kita akan hadapi? Kalau macam kita buat pencemaran udara, kita dapat kita hirup balik itu udara, lepas itu kita dapat penyakit begitu. Sebab itu penting sangat dalam agama dia mengajak manusia supaya ada hubungan dengan alam. Sebab saling memerlukan. Kemudian manusia dengan Tuhan. Manusia dengan Tuhan. Kita percaya akan kewujudan Dia. Kita yakin akan kewujudan Dia. Jadi kita dapat inner peace. Contohnya kita buat ibadat. Kan? Dalam Kristian ada semayang kan? Ada. Dalam Kristian ada semayang tu tanda kita hubungan kita dengan Tuhan lah. Kan? Kita buat dosa, kita minta ampun. Tu hubungan kita dengan Tuhan lah. Kita kena jaga. Okay. So yang ketiga, apa dia? Ketiga, sudah Ustaz. Agama juga terdapat nabi atau pembimbing yang ditugaskan untuk membawa umat agar patuh kepada segala ajaran agama dan kepercayaan. Tadi saya dah cerita awal kan, setiap agama ada nabi. Ya. Agama yang diturunkan daripada langit, contoh Islam, Kristian, Yahudi, Buddha, Israel lah maksudnya. Kan? Semua itu Buddha dia bukan turun daripada langit. Dia adalah daripada seseorang yang nak lari daripada maksiat ataupun salah laku yang ada dalam tempat dia tu, dia lari. Dia bertapa satu tempat dengan berbekalkan 7 biji kacang. Saya tak ingat nama dia. Nama dia
apa nama, lupa dah. Gautama apa nama tu, kan? So dia lah pergi jauh sebab dia tak boleh tengok dengan apa kesalahan, kerosakan yang berlaku, apa nama, maksiat, kan? Tak menghormati orang lain, bunuh, arak, apa semua. Jadi dia hidup. Jadi dia makan hanya berbekalkan dengan kacang tu saja. Jadi dia bertapa. Dalam berapa lama, saya tak ingat berapa lama dia punya bertapa tu. Jadi dia lama-lama dia ada pengikut dah. Jadi pengikut dia makin banyak sehingga kan Buddha itu menjadi satu agama. Apa yang dia buat. So amalan-amalan yang dia buat tu orang lain semua ikut. Itulah maksud Buddha tu. Berbeza dengan Islam, Kristian, apa nama, Israel, Yahudi ni. Jadi agama-agama kita ni diturunkan daripada langit, daripada Tuhan. Itu beza dia. Jadi kita ni ada nabi. Dia orang tak ada nabi, dia orang ada tokoh-tokoh yang macam tadi ni. Macam Gautama tadi. Apa kalau ni lah, masing-masing dia adalah nama-nama dia tu, tokoh-tokoh dia. Jadi orang ni yang buat asas ajaran agama-agama macam Buddha, Confucius, apa nama, Sing, apa lagi, tu Hindu dan sebagainya. Tu boleh faham Boleh Miping? N lah, susah nak sebut nama awak Miping ni. Boleh saya panggil N? Boleh. Okey, kita seterusnya. Okey, sebelum kita masuk peraturan undang-undang. Okey, awak sebagai manusia yang berpegang kepada agama Kristian. Okey. Kemudian macam mana awak nak menghayati peraturan dalam agama tu di dalam tempat pekerjaan awak? Macam mana? Cuba cerita kat saya. Tidak mencuri lah. Supaya tidak berdosa begitu. Okey. Lagi? Selain daripada mencuri, yang positif apa? Yang positif? Positif. Kena datang kerja awal. Kenapa kena datang kerja awal? Datang on time. Kenapa kena datang kerja awal? Dalam agama kata apa? Tepati masa. Tepati masa. So dapat apa? Balasan kita akan dapat? Dapat apa? Kita akan dapat pahala. Betul? Okey. Ya. Okey. Kemudian apa lagi yang kita akan dapat? Hubungan kita dengan manusia cantik ke tak cantik? Kita datang awal, kita buat kerja bagus, siapkan kerja kita, kita tak mencuri. Macam mana hubungan kita dengan manusia lain? Terutama bos kita, kawan-kawan kita. Mesti ada seperti kita. Harmoni, dipercayai. Dipercayai. Kawan-kawan kita pun tak takut dengan kita. Kan? Bos kita pun suka dengan kita sebab kita boleh percaya. Dia pun boleh tinggal lega kalau dia tak ada dekat office kita. Okay? Ya. Apa lagi yang kita boleh guna peraturan agama dalam pekerjaan kita? Jangan curi tulang. Jangan menipu. Jangan menipu, jangan curi tulang. Okay? Banyak benda. Sebenarnya kalau kita kata agama ni, dalam semua urusan dalam kehidupan kita pun, agama dah jaga kita. Okay? Macam tadilah datang awal. Sebab apa datang awal? Agama kata jangan membazirkan masa, jangan lewat, jaga disiplin. Dan kenapa kita tak mencuri? Sebab agama kata mencuri itu dosa.
Kenapa kita tak curi tulang? Sebab agama kata benda tu dosa. Kenapa kita apa lagi? Jangan berbohong sebab benda tu dosa. Itulah peraturan agama. Peraturan agama sangat penting dalam Kehidupan seharian. kehidupan seharian. Okey. Kita pergi peraturan undang-undang. Ni nombor 2. Tadi dah habis dah kita belajar tentang peraturan agama. Ni yang kedua, peraturan undang-undang kita. Okey, undang-undang ni apa awak faham dengan undang-undang? Peraturan yang telah ditetapkan oleh manusia yang tidak menyalahi peraturan dalam negara yang sudah digubal oleh sudah dibawa dalam perbincangan kementerian begitu, dalam menteri-menteri bersidang. Okey. So, undang-undang ni adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan kita. Yang telah diluluskan di dalam parlimen. Kan? So, undang-undang ni lah yang kita kena patuh dalam negara kita sebagai warga negara. Kan? Yang kita pegang IC biru. Kan? Ataupun orang luar yang masuk ke dalam negara kita, yang cop immigration, dia pun kena patuh kepada peraturan negara kita. So, setiap negara, setiap tempat, setiap masyarakat ada undang-undang dan peraturan dia. Setiap institusi pun ada undang-undang dan peraturan dia. Betul? Tempat pekerjaan kita pun ada undang-undang dan peraturan. So, kita sebagai manusia, kita kena patuh kepada peraturan tersebut. Okey. Boleh? Boleh teruskan lagi? Boleh. Okey. Ini peraturan dia. Okey, boleh baca? Nampak? Boleh. Norma, nilai dan peraturan sebuah masyarakat dapat membentuk tingkah laku dan watak seseorang hasil dari kepatuhan individu kepada pihak berautoriti yang sah. Okey, apa maksud pihak berautoriti? Pihak yang sudah diberi kuasa. Pihak yang telah dibagi kuasa. Siapa dia? Kalau kita dalam Malaysia, siapa yang ada kuasa? Sultan. Sultan. Lagi? Polis. Lagi kalau dalam rumah kita, siapa ada autoriti? Orang tua. Orang tua kita. Mak ayah kita, betul? Abang kita. Kalau tempat kerja kita, siapa yang berautoriti? Bos kita. Ataupun penyelia kita. So, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh orang yang berautoriti ni, so kita kena patuh. Sebab apa? Sebab dia ada norma dia, dia ada nilai dia. Kenapa kita kena patuh pada peraturan tempat pekerjaan kita? Kena datang awal sebelum pukul 8. Sebab apa? Apa nilai dia? Nilai menepati masa lah, Ustaz. Menepati masa. Betul lah tu. Menepati masa. Dia apa, nilai dia apa, nak bagi kita ni jadi pekerja yang baik. Kan? Supaya urusan-urusan pekerjaan tu tak terbantut. Boleh? Okey, yang kedua. Peraturan undang-undang sebagai satu perintah yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat dan sekiranya tidak dipatuhi dan ditaati, pihak pemerintah boleh menggunakan kekerasan bagi memaksa rakyat menuruti peraturan dan undang-undang tersebut. Okey, apa yang awak faham daripada ni? Kalau itu rakyat, dia tidak patuh undang-undang, dia anulah Ustaz, dia memburuk-burukkan keadaan Malaysia begitu, dia tidak hormat pemimpin-pemimpin negara. Pemimpin tu sendiri boleh kick out dia dari Malaysia ataupun bagi dia warning begitu supaya
kewarganegaraan dia tidak dibuang, jadi dia perlu buat itu, buat ini, begitu. Meminta maaf lah secara langsung. Okay. Kalau orang yang, contohlah sekarang ni, kita ambil orang isap dadah. Penyalahgunaan dadah. So, apa yang kekerasan yang kerajaan bagi kepada dia? Sebagai undang-undang. Kalau dia penagih kah Ustaz? Dia penagih. Dia penagih. Kalau dia penagih, bagi dia warning begitu. Sudah bagi dia warning, kasih penjara dia, bagi dia sebatan, kasih sedar dia yang benda tu adalah salah. Lepas tu penagih itu akan diberi kursus begitu. Kursus sepanjang dia di lock up begitu. Dia kena jail begitu. Untuk kalau dia keluar nanti dia ada pekerjaan yang bagus. Dia boleh bekerja. Dia boleh jadi rakyat yang bertanggung jawab. Okey, satu lagi. Kalau di tempat kerja, apa majikan kita menggunakan kekerasan berdasarkan undang-undang? Potong gaji. Potong gaji. Lagi? Buang kerja. Buang kerja, gantung kerja. Okey, itu antara yang kekerasan berdasarkan undang-undang. Kekerasan tu maksudnya dia bukan nak guna sesuka hati dia, tak. Cuma dia guna berdasarkan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dan undang-undang tu telah menetapkan satu, kalau orang ni berlaku macam ni, apa dia punya hukuman dia. Kalau orang ni isap dadah, apa hukuman dia. Kalau orang ni mencuri, apa hukuman dia. Itu. Kalau dalam pekerjaan, kalau orang ni monteng, apa hukuman dia. Mencuri dalam pekerjaan, apa hukuman dia. Itulah. Kan? Yang ketiga. Okey. Semua peraturan undang-undang adalah bertulis secara rasmi. Walaupun semua orang tidak berpeluang mengetahuinya secara terperinci, namun mereka tidak boleh mengelak dan terlepas dari dikenakan tindakan dan hukuman apabila undang-undang tersebut tidak dipatuhi. Okey, apa yang awak faham? Contohnya ni orang dia tidak tahu undang-undang undang-undang memandu begitu. Jadi dia bawa saja kereta, lepas tu dia kena saman begitu. Dia kena saman, dia kira dia sudah dikenakan tindakan undang-undang lah, dia kena saman kan Ustaz. Okey, so setiap undang-undang yang ada dalam negara kita ni semuanya bertulis. Ada buku undang-undang dia dan ada pegawai yang jaga undang-undang tersebut. Kalau kita dalam Malaysia, ada menteri lah yang jaga. Menteri undang-undang. Sekarang ni menteri undang-undang dan parlimen. Kan? Datuk Taqiyuddin. Okey. Dan sekiranya ada orang-orang yang melanggar undang-undang tersebut, so hakim akan rujuk kepada undang-undang yang bertulis ni. Apa hukuman yang dia boleh kenakan kepada orang-orang yang langgar ni. Jadi maksudnya hakim tak boleh buat satu undang-undang luar daripada undang-undang yang ditulis dalam buku. Dia tak boleh guna sesuka hati dia, dia tak boleh buat undang-undang sesuka hati dia tak boleh kenakan hukuman pada orang tu sesuka hati dia. Dia kena refer kepada buku-buku yang ditetapkan. Itu maksud undang-undang. Okey? Kalau istilah kita panggil sekarang ni, kita panggil undang-undang rimba lah. Undang-undang rimba. Kan? Macam kamu tengok ada pernah dengar cerita Hitler? Hitler. Pernah dengar? Yang Nazi. Hijau tu kah Ustaz? Yang Nazi Jerman tu, awak tahu tak? Nazi Jerman yang lawan dengan Amerika tu. Perang. Macam pernah dengar. Lawan dengan tentera bersekutu. Awak tahu kan cerita tu? Tahu tak? Macam kenal tapi lupa sudah Ustaz.
Hitler ni, kalau Eropah dia panggil Hitler ni adalah kuku besi lah. Dia memerintah. Dan ramai orang-orang Yahudi dibunuh oleh Hitler. Sebab Hitler ni dia memang tak suka pada orang Yahudi. Kenapa dia tak suka pada orang Yahudi? Sebab orang Yahudi ni menguasai ekonomi sebelum Hitler nak jadi pemimpin lah. Di Jerman tu. Dia menguasai ekonomi di Jerman tu. Jadi orang-orang yang bumi putera Jerman ni berbanding dengan ekonomi Yahudi yang ada di Jerman, jauh beza. Jauh sangat. Jadi, Hitler menang dalam pilihan raya. So, dia menjadi pemerintah. So, dia menggunakan kekerasan. Dia menggunakan ketenteraan. Yahudi-Yahudi yang ada ni semua ditangkap, dikumpulkan satu tempat. Holocaust dia panggil satu tempat tu. So jadi Yahudi-Yahudi yang ada tu dibagikan kerja, didera, dibunuh, diseksa. Itu. Awak boleh Google tengok cerita Nazi ni, Hitler ni tentang Holocaust tu. Jadi dia menggunakan undang-undang sesuka hati dia. Kalau kita dalam Malaysia ni tak boleh guna sesuka hati, dia berdasar mesti refer kepada buku undang-undang yang telah diluluskan, yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita. Jadi hakim dia tak boleh buat suka hati. Boleh faham? Boleh. Okey, yang nombor 4. Sifat peraturan undang-undang itu tegas dan jelas matlamatnya, namun penghayatannya dalam mematuhi boleh dipertikaikan berbeza dengan peraturan moral dan agama. Apa yang awak faham? Dalam suatu masa, undang-undang ni dia boleh berubah. Dia akan dibawa ke parlimen balik untuk digubal. Sebab sepanjang zaman, dia tidak sama saja begitu. Dia akan berubah-ubah. Jadi undang-undang juga berubah. Satu lagi, setiap orang tak akan pandang pada undang-undang tu dengan pandangan yang sama. Betul? Ya. Ada yang orang condemn, ada yang orang setuju, ada yang orang tak setuju. Awak tak payah tengok jauh-jauh lah, awak tengok dalam parlimen kita. Ya. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Betul? Ada. Itu dia bersifat apa dia, boleh dipertikaikan, berbeza pandangan, berbanding dengan peraturan moral dan juga agama. Itu memang tak boleh nak pertikai. Habis. Boleh faham? Boleh. Sebab tu macam awak kata tadi, dia boleh berubah-ubah berdasarkan apa yang diputuskan. Boleh diubah, kena bawa ke parlimen, setuju, baru boleh diubah undang-undang tersebut. RUU tu kan, rang undang-undang. Okey? Sebab tu kalau kita tengok dalam parlimen, ada yang setuju, ada yang tak setuju. Berbahas. Sebab apa pada orang berbahas? Sebab dia orang nak cari satu titik untuk menyelesaikan masalah tersebut berkaitan dengan isu-isu yang dibangkitkan di parlimen. Antaranya undang-undang lah, rang undang-undang. Okey. Boleh faham? Boleh. Okey, kita pergi seterusnya. Awak boleh lagi? Apa Ustaz? Boleh lagi Boleh. Semangat lagi Ya. Sekejap Ustaz. Saya tengok balik kan Nina. Tengok balik tadi? Iya. Ustaz, nanti kami exam bah Ustaz? Awak ada ujian tak silap saya? Online juga? Online. Boleh? Boleh. Awak kan cakap. Bulan 12 kah Ustaz? Lebih kurang lah dalam bulan 12. Ada pertengahan tu ada satu online ujian. Nanti saya akan bagi awak tugasan tau. Soalan-soalan tugasan awak kena buat lah nanti. Tapi tugasan tu awak kena buat macam assignment. Awak tahu assignment? Tahu.
Macam pelajar-pelajar universiti buat tu. Macam buku tu. Folio. Boleh. Okey. Nanti tajuk saya akan bagi. Saya tengah fikir tajuk apa nak bagi ni. Okey. Okey, ni dah habis belum? Selin? Sudah. Tak apa, nanti saya akan share video dengan awak. Awak boleh tengok balik. Okey, seterusnya. Sambungan daripada tu. Peraturan undang-undang. Apa lagi? Tahap kepatuhannya bergantung kepada sekerap mana dan sesempurna mana penguatkuasaan dijalankan oleh pihak yang berautoriti. Okey, apa maksud dia? Apa dia Miping? N. Miping lagi. N. Tahap kepatuhan bergantung. Okey, kepatuhan dia, saya bagi gambaran sikit kat awak. Kadang-kadang kita pergi satu tempat, tengok orang buat jahat apa semua, tak ada pun takut apa semua. Betul? Tapi katalah satu hari tu polis ada kat situ. Berani orang nak buat jahat. Ada tak orang buat jahat? Tak ada. Itu maksud dia. Satu hari tu kita pergi tu penatang asing penuh kat situ. Tiba-tiba turun saja immigration, turun saja polis, turun rela, seorang pendatang asing pun tak ada. Itu cara gambaran mudah saya bagi kat awak lah. Awak boleh faham tak? Boleh, faham. Apa maksud dia? Macam itu bar, orang hisap-hisap dada di sana. Tiba-tiba polis serbu begitu, terus orang yang hisap dada di sana tiada sudah begitu. Tiada orang berani hisap dada sudah di bar itu. Okey, contoh saya bagi dalam pekerjaan. Undang-undang dalam pekerjaan. Macam awak lah, awak pernah bekerja. Kadang-kadang awak rasa tak macam rasa malas? Pernah rasa tak waktu awak bekerja? Rasa malas, rasa tak semangat, tak ada motivasi. Betul? Jadi, macam mana orang authority ni nak elakkan benda tu? Bergantung pada ni, bos awak nak elakkan benda tu. Okey, dia kata bulan ni siapa kerja bagus, saya akan bagi allowance. Saya akan bagi bonus. Semua orang kerja bagus. Sebab nak dapatkan bonus. So masalah tu berlaku kat situ. Melanggar peraturan undang-undang tadi. Takkan berlaku lah. Itu maksud dia kat sini. Tahap kepatuhan dia bergantung kepada kekerapan mana dan kesempurnaan mana penguasaan tu. Kalau bos pun tak ada benda, tak ambil hirau, so pekerja dia pun habislah. Tapi dia sentiasa follow dia punya pekerja dia, yang bagus dia bagi bonus. Kan? Gaji naik. So masalah dalam tempat pekerjaan tu ada tak? Tak ada. Tiada. Gitu lah maksud dia. Boleh faham? Boleh. Okey, yang nombor 2. Ramai yang melanggar undang-undang apabila merasakan tiada penguatkuasaan dijalankan. Ramai yang melanggar undang-undang apabila merasakan tiada penguasaan dijalankan. Contoh, awak pernah bawa motor? Pernah. Kereta? Pernah. Dah ada lesen? Ada. Dah ada lesen Ya. Malam-malam pukul 1 awak lalu dekat traffic light. Injak minyak, tiada kereta. Awak tengok kiri kanan tak ada kereta, depan tak ada kereta. Awak langgar traffic light tu? Langgar. Salah tak kita langgar traffic light? Salah. Salah. Kenapa kita langgar traffic light? Sebab tiada kereta. Sebab tiada kereta, tiada penguatkuasaan. Siapa penguatkuasaan kat situ? Polis. Siapa lagi? JPJ. JPJ tak ada di situ. Cuba pukul 1 malam JPJ ada situ. Lampu merah walaupun tak ada kereta, kita langgar? Tidak, berhenti. Kita akan berhenti. Sebab depan kita ada JPJ. Betul? Betul.
Itulah maksud dia kat sini. Ramai yang melanggar undang-undang apabila kat situ tak ada polis. Dekat situ tak ada penguatkuasaan. Itulah manusia. Itulah sikap manusia. Okey? Kenapa senyum? Okey. Hah? Kenapa senyum? Tiada Ustaz. Tiada. Diamlah tu, betul. Okey, nombor 3. Pelanggaran undang-undang tetap dianggap tidak bermoral kerana terbinanya peraturan moral itu sendiri atas dasar undang-undang. Okey, ini awak boleh faham kan? Apa maksud dia? Kalau kita langgar undang-undang, itu dikira tidak bermoral. Contoh? Orang langgar undang-undang kena saman. Ya. Langgar jalan raya kan, kena saman. Bermoral ke tak? Tentu lah tak bermoral, kena saman. Kan moral tu kan benda yang baik. Perlakuan yang baik. Dia kena saman sebab apa? Dia buat benda yang tak baik, betul? Betul. Langgar lampu merah. Bawa secara bahaya. Laju melebihat. Ini yang maksud dia. Nombor 3 ni. Pelanggaran undang-undang tetap dianggap tidak bermoral. Sebab undang-undang itu dah menjamin manusia itu bermoral. Boleh faham? Boleh. Okey, kita pergi. Dah habis belum? Saya nak pindah ni. Belum, sudah. Ada soalan? Sudah. Ya dah. Tiada. Okey. Okey, ciri-ciri peraturan. Ciri-ciri peraturan undang-undang. Yang pertama dia kata apa? Bersifat ciptaan manusia. Undang-undang ni dicipta oleh manusia. Yang kedua? Perlu mendapat kelulusan. Kelulusan kat mana? Kalau dalam negara, kelulusan dia daripada? Parlimen, ahli-ahli parlimen. Ahli-ahli dalam parlimen, majoriti. Sokong ataupun tak sokong. Okey, kemudian yang ketiga? Mesti dikuatkuasakan. Mesti dikuatkuasakan. Ada badan yang menguatkuasakan dia. Kalau kita dalam Malaysia ni, selalunya polis. Kalau jalan raya, JPJ, polis trafik. Kalau parti, immigration. Kalau COVID sekarang ni siapa? Polis, tentera, KKM. KKM dan MKN. Doktor. Majlis Keselamatan Negara. Okey, yang keempat. Bahan rujukan. Yang keempat. Alat kawalan sosial. Alat kawalan sosial. Apa dia alat kawalan sosial? Sekarang ni banyak dekat bandar. Apa Ustaz? Antaranya apa dia? CCTV. Oh, ya. Apa lagi? Mahkamah. Apa lagi? Penjara. Polis, balai polis. Balai polis, traffic light. Jalan raya. Tu, sembok di jalan raya. Kadang-kadang kita lalu tengok ada gambar tengkorak pegang steering. Apa maksud dia? Awas, jalan tu berbahaya. Betul? Ya. Kadang-kadang kita lalu ni, ada gambar gajah, sembot. Awas, dekat situ ada binatang-binatang liar macam gajah. Itu maksud dia alat kawalan sosial. Nak jaga, nak menjamin manusia ni mematuhi undang-undang dan juga berkelakuan bermoral. Kemudian yang kelima. Bahan rujukan. Bahan rujukan. Kalau kita jalan raya, bahan rujukan dia undang-undang jalan raya lah. Macam kita sekarang ni kalau kita tengok sembot. Kan? Tempat-tempat yang menjadi rujukan kita. Kalau sekarang ni COVID banyaknya di TV, media sosial, dalam apa media sosial MKN, KKM, kan? Taklimat daripada menteri kanan, apa nama, keselamatan, pengarah, ketua pengarah KKM. Kemudian seterusnya, setiap kesalahan dihukum. Dibawa ke mahkamah. Orang tak pakai pelitup muka di tempat yang ramai akan dihukum, betul? Didenda. Betul.
Orang tak patuhi SOP akan didenda. Itulah maksud dia. Okey, kemudian yang terakhir. Bersifat tegas, adil dan tidak memilih kasih. Bersifat tegas, adil dan tidak memilih kasih. Semuanya dihadapkan di muka pengadilan. Sebab itu kita panggil muka pengadilan. Siapa muka pengadilan ni? Hakim. Mahkamah. Hakim. Okey. Boleh faham Boleh? Okey, kita pergi yang seterusnya, yang terakhir. Rumusan. Okey. Peraturan. Okey, saya tak nak baca rumusan ni lah. Apa yang awak faham daripada apa yang kita belajar hari ni? Cuba awak cerita kat saya. Agama. Peraturan agama ni setiap manusia ada agama. Macam mana? Tidak juga semua, Ustaz. Ada juga yang atheist. Tapi kalau manusia beragama, dia kena patuh kepada Agama. patuh pada agama. So dia agama, kena rujuk kepada apa? Apa, Ustaz? Orang yang beragama patuh pada agama dengan merujuk kepada Kitab suci. kitab suci agama dia. Betul? Betul. Ya, kalau dia langgar, dia akan kena apa dalam agama? Kalau dia langgar, dia akan berdosa lah di akhirat. Kalau dia buat baik, dia kalau akan dapat pahala. Dia akan didapat pahala. Okey, so itu peraturan agama. Okey, peraturan undang-undang pula. Apa yang awak faham? Undang-undang ni dia dibuat dan digubal oleh sekumpulan atau individu yang bersetuju dalam membentuk suatu undang-undang yang dipersetujui ramai. Okey. Dan dia bersifat bertulis. Boleh digubal. Oh ya. Okey. Lepas tu dia boleh berbeza-beza pandangan. Dan dia boleh boleh digubal. Orang boleh melanggar sebab apa? Apa, Ustaz? Orang boleh melanggar undang-undang tu sebab apa? Sebab tiadanya penguatkuasaan. Tiadanya penguatkuasaan. Okey, pandai pun awak ni. Bagus awak ni. Okey, Miping. So kita di hujung kelas. So ini awak punya tugasan awak untuk ni. Tak payah panjang-panjang. Awak menjawab soalan ni sudah memadai. Apa yang saya tanya kat sini. Base up. Bolehkah saya jawab dalam macam mana, Ustaz? Point-point. Point-point pun tak apa. Saya nak tengok awak kuasai ke tak kuasai tajuk yang saya ajar. Okey, boleh. Ustaz. Bila kita exam? Bila kami exam begitu? Supaya saya awak tak ada exam boleh... tau. Awak tak ada exam, awak ada satu ujian. Ujian tu tak silap saya dalam minggu ke-11. Mungkin di hujung-hujung bulan 12. Minggu ke-4 ataupun awal bulan 1 gitulah. Diumumkan lebih awal kah, Ustaz? Nanti macam mana saya akan bagi tahu awal kat awak. Supaya saya boleh berhenti kerja, Ustaz. Oh ni untuk ujian Untuk ujian ke apa? Ya, untuk ujian. Terus saya berhenti. Okey, tak apa. Nanti saya akan bagi tahu. Tak apa. Thank you. Nanti kalau ada apa-apa nanti awak bagi tahulah kat saya. Okey, boleh. Katalah hari ni awak tak boleh nak kelas. Tiba-tiba besok awak rasa macam hari lusa tu macam free. Awak deal dengan saya awal. Macam tadilah awak buat. Okey lah. Saya tengok saya free. Saya on lah kelas dengan awak. Kan? Okey, boleh. Okey? Okey, boleh, Ustaz. Apa-apa awak bincang dengan saya. Okey. Okey, dah tulis belum? Sudah. Sudah? Sudah. Ya. Okey, so hari ni kita dah belajar 2 peraturan agama dengan peraturan undang-undang. So agama datang daripada Tuhan kita,
yang menyeluruhi semua aspek kehidupan kita berbanding dengan peraturan moral. Okey, kerana agama ini kita merujuk kepada kitab suci kita dan juga dia ada pembalasan baik dan juga pembalasan buruk. Dan agama bersifat mutlak, tak boleh diubah-ubah. Dia berkekalan sampai bila-bila. Okey? Peraturan undang-undang pula, dia adalah sifat ke manusia yang menjadikan dia, manusia yang mengubal, manusia yang menulis, manusia yang melaksanakannya. So dia ada kelemahan. Kelemahan yang kita bincangkan tadi apa dia? Kalau tempat tu tak ada penguasaan, maka di situ undang-undang dia longgar. Contoh macam saya bagi tadi lah. Traffic light malam pukul 2. Tak ada polis, tak ada apa, semua tak ada. Orang langgar traffic light. Sebab dia nak tunggu, tengok kiri kanan tak ada kereta. Polis pun tak ada, kamera pun tak ada. So dia langgar. Tapi kalau pukul 2 malam tu kat situ ada polis, orang takkan langgar. Itu maksud dia. Jadi itu perbezaan peraturan agama dan juga peraturan undang-undang. So kita dah belajar dalam masa 2 minggu ni 4 peraturan. Yang pertama apa? Peraturan apa? Peraturan adat. Peraturan moral. Ya, peraturan moral dan yang kedua peraturan apa awak sebut tadi? Peraturan apa Ustaz? Peraturan apa yang awak sebut tadi? Yang kedua? Peraturan moral. Peraturan moral yang pertama. Yang kedua peraturan moral, peraturan agama sama adat. Agama, sama adat. Undang-undang. Lagi yang ketiga peraturan undang-undang. Okey, so dia ada 4 peraturan tu yang awak kena tahu dan itulah yang akan menjamin manusia berkelakuan bermoral, berkelakuan baik, beretika dan sebagainya. Okey. So saya ingat dekat tu dulu. Saya tamat sesi kelas kita pada hari ini. So terima kasih kepada awak kerana attend kelas. So kita akan sambung pada minggu hadapan. Okey? Ada apa-apa nanti awak bincang dengan saya. Okey? So terima kasih. So good luck untuk awak. Mudah-mudahan awak sihat-sihat selalu, baik-baik selalu. Okey. Okey, bye Ustaz. Okey, thank you. Okey.